Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini adalah standard pembelajaran bagi bab 1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik. Sambungan 1.1.6 menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Pemfaktoran ini murid-murid telah pelajari sewaktu mendengar rendah. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini adalah murid boleh menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Kriteria kejayaan pada hari ini adalah murid dapat menjawab sekurang-kurangnya satu soalan untuk menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Baik, untuk menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran, setiap persamaan kuadratik perlu ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong sebelum melakukan pemfaktoran. Okey, so AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Jadi ini ada satu soalan yang telah dalam bentuk persamaan kuadratik. So 2X kuasa 2 tambah 5X tolak 3 sama dengan kosong. Jadi 2X dan 2X kuasa 2 ini adalah hasil darab 2X dan X. Okey, ini adalah hasil darab 2X dan X. Untuk sebelah kiri ini, okey, 2X kuasa 2 ini adalah hasil darab 2X dan X. 2X darab X adalah 2X kuasa 2. Jadi letak di sebelah kiri. Okey, kemudian negatif 1, 3 ini adalah hasil darab 2 nombor yang menghasilkan negatif 3. Okey, so negatif 1 darab dengan 3 akan dapat negatif 3. Okey, kemudian buat darab silang 2X darab dengan 3 akan dapat negatif 6. Dan X darab dengan negatif 1 akan dapat negatif X. Jadi di sini pada hujung ini kita akan semak sama adakah gambar rajah yang kita bina ini tepat semua sekali. Okey, untuk 2X kuasa 2 tepat, negatif 3 juga tepat dan ini adalah hasil tambah untuk dua-dua ini akan dapat 6X tolak dengan X iaitu 5X. Jadi juga tepat 5X. Bermaksud inilah kita punya pemfaktoran dengan kaedah 2X tolak 1. Okey, satu lagi adalah X tambah 3. Okey, so persamaan dia adalah 2X tolak 1, X tambah 3 sama dengan kosong. So, ini adalah pemfaktoran bagi soalan ini. Okey, so 2X tolak 1 dengan X tambah 3 kita pisahkan kepada dua persamaan. 2X tolak 1 sama dengan kosong dan X tambah 3 sama dengan kosong. 2X tolak 1 sama dengan kosong, pindahkan tolak 1 ke kanan, dia akan jadi tambah 1. Okey, so ini akan jadi 2X sama dengan 1. So, X adalah 1/2. Untuk X tambah 3, pindahkan tambah 3 ke kanan, akan jadi tolak 3. So, X adalah negatif 3. So, punca persamaan kuadratik bagi 2X kuasa 2 tambah 5X tolak 3 sama dengan kosong ialah 1/2 dan negatif 3. Baik, kaedah seterusnya adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan kaedah rumus. Di sini cikgu akan tunjuk kaedah rumus. Okey, so kaedah rumus AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, 2X kuasa 2 tambah 5X tolak 3 sama dengan kosong. Soalan yang sama seperti tadi. So, keluarkan nilai A. A adalah 2, B adalah 5, C adalah negatif 3. Okey, so gantikan pada persamaan iaitu X sama dengan negatif B tambah tolak square root ataupun punca kuasa 2B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. So, apabila ada punca kuasa 2, mesti ada dua simbol tambah dan tolak. Okey, kerana positif dan negatif boleh menghasilkan kuasa 2. Okey, yang sama. Jadi, kita lihat, masukkan nilai-nilai A, B dan C. So, negatif di luar, ini letakkan kurungan kerana B ini nilai dia adalah 5 sahaja. Sekiranya B ini negatif, perlu letak negatif di dalam. Okey, kemudian tambah tolak, punca kuasa 2. Masukkan nilai B 5, kuasa 2, tolak 4. A adalah 2, C adalah negatif 3. Di bawah 2A, 2 darab 2. Baik, so kita asingkan tambah dan tolak ini. Okey, kirakan ini di dalam ini. So, dapat square root ataupun punca kuasa 2, 49 dan di sini untuk tambah, yang ini untuk tolak.
Setelah dibuat pengiraan, X sama dengan 2/4 iaitu X sama dengan 1/2. Sebelah kanan X sama dengan negatif 12/4, X sama dengan negatif 3. So, punca persamaan kuadratik ini adalah 1/2 dan negatif 3. Baik, seterusnya apabila menggunakan kalkulator, 2X kuasa 2 tambah 5X tolak 3 sama dengan 0. Baik, ini murid-murid ambil perhatian, cikgu ulang kembali cara-cara menggunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai bagi punca persamaan kuadratik. So, pastikan persamaan itu telah dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okey, keluarkan nilai A dia adalah 2, B 5, C adalah negatif 3. Ambil perhatian sekiranya ada negatif, jangan tinggalkan negatif. Okey, so tekan kalkulator masing-masing, mod 3 kali. Kemudian pilih nombor 1 iaitu EQN, equation. Tekan anak panah ke kanan. Apabila keluar unknown, tekan anak panah ke kanan. Kerana kita tak nak guna unknown, kita nak guna degree. Keluar degree 2, 3, jadi kita tekan 2 untuk kuasa tertinggi iaitu 2. Baik, masukkan nilai A. Okay, pada paparan A, masukkan nilai dia 2. Kemudian tekan sama dengan. Pada paparan B, masukkan nilai 5. Kemudian tekan sama dengan. Pada paparan C, masukkan nilai negatif 3. Kemudian tekan sama dengan. Baik, X pertama dia akan keluar 1/2. Okey, dia tidak akan keluar 1/2. Sebenarnya dia akan keluar 0.5. Jadi, bila keluar dalam bentuk perpuluhan, murid-murid perlu tekan Shift ABC untuk dapat jawapan dalam pecahan, iaitu 1/2. Kemudian tekan sama dengan, sekali lagi akan keluar jawapan yang kedua iaitu negatif 3. Baik, cara untuk tulis semula dalam bentuk pemfaktoran, tadi kita guna kalkulator sahaja. Jadi cara untuk tulis dalam bentuk pemfaktoran, soalan dahulu, 2X kuasa 2 tambah 5X tolak 3 sama dengan 0. So, X yang pertama, jangan tulis X1 ya, tulis X sahaja sama dengan 1/2. Satu lagi X sama dengan negatif 3. Sediakan 2 kurungan samakan dengan 0. Kerana kita perlu masukkan apakah nilai-nilai pemfaktoran di dalam kurungan itu. Baik, untuk X sama dengan 1/2, okay, kita gantikan dulu dua-dua kurungan mesti ada X. So, X sama dengan 1/2, nilai 2 di bawah letak di hadapan. Okay, nilai 2 di bawah untuk pecahan, okay, letak di hadapan. Jawapan yang pecahan ini mestilah dalam bentuk improper fraction. Kalau dia 3/2, 3/2. Jangan letak 1/2, tak nak. Okay, kalau dia 5/2, letaklah 5/2. Okay, sekarang dia adalah 1/2. Jadi, bawalah 2 ke depan. Kemudian, tambah 1 ini sebenarnya positif 1. So, dia akan jadi tolak 1. Okay, untuk X sama dengan negatif 3, dia akan terbalik. Dia akan jadi tambah 3. Baik, untuk yang ini kita pisahkan. Dia akan jadi 2X tolak 1 sama dengan 0. Pisahkan persamaan ini. Pecahan untuk kurungan ni pisahkan satu-satulah. Kemudian X tambah 3 samakan dengan 0. Barulah dapat jawapan. Okay. Next, contoh. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Okey, so soalan A. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. Keluarkan dahulu nilai A, B dan C. A adalah 1. Sekiranya tidak ada apa-apa di depan, dia adalah 1 ya. So, A1, B negatif 5. Sila ambil perhatian, B negatif 5. C adalah 6. Kemudian kita gantikan dalam EQN tadi. Okay, ingat mod. Kemudian tekan 1. Tekan anak panah ke kanan. Tekan nombor 2. Keluarkan, dia keluar nilai A. Masukkan nilai A1. Sama dengan B. Masukkan negatif 5. Tekan sama dengan. Kemudian C. Masukkan 6. Tekan sama dengan. Keluarlah jawapan X3. Satu lagi X2. Tulis jawapan dahulu. Kemudian kita kena buat 2 kurungan ini seperti biasa. Ada 2 kurungan sama dengan 0. So, yang ini mudah. Kalau X sama dengan 3. 3 itu positif. Okay, 2 letak X. So, 3 positif, dia akan jadi tolak 3. Okay, satu lagi. 2 itu positif, dia akan jadi tolak 2. Okay, soalan B. X kuasa 2 tambah 72X sama dengan 2. Okay, untuk soalan ini, dia dalam bentuk pecahan. Jadi, kita perlu hapuskan pecahan. Macam mana nak hapuskan pecahan? Lihat pada denominator. Nilai di bawah. Okay. Nilai di bawah ini 2 bermaksud semua sekali mesti darab 2.
Bagi sama rata, semua sekali mesti darab dengan 2. Tak boleh 7/2 sahaja darab dengan 2. Semua sekali mesti didarabkan dengan 2. Macam mana kita boleh dapat nombor pilihan 2 untuk didarabkan? Sebab per 2. Kalau sini per 4, darablah dengan 4. So, sekarang dia per 2. Jadi, semua darab dengan 2. Okey, apabila darab dengan 2, jadilah 2x kuasa 2 tambah 7x sama dengan 4. Okey, 2 darab dengan x kuasa 2, 2x kuasa 2. 2 darab 7/2 jadi 7. Okey, sebab 2 dengan 2 cancel. Kemudian 2 darab dengan 2 akan dapat 4. Baik, jadilah persamaan dia, pindahkan 4 ke sebelah kiri. 4 ini pindahkan ke sebelah kiri. 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 4 sama dengan 0. Baik, seterusnya masukkan dalam equation. Okey, mod, tekan nombor 1. Lepas tu tekan anak panah ke kanan. Pilih 2. Masukkan nilai. A dia adalah 2. B adalah 7. C negatif 4. Okey, kemudian murid akan dapat X1 dengan X2. 1/2 dengan negatif 4. Okey, so kurungan. Ada 2 kurungan. Kemudian sama dengan kosong. Okey, 2 letakkan X. Okey, untuk 1/2 nilai 2 di bawah letak di depan. 1 ni letak kat belakang lah. Tolak 1. So, 2 letak di depan, dia akan jadi 2x. Kemudian, x yang kedua, negatif 4, dia akan jadi tambah 4. Okey, soalan C. Yang ini dua-dua adalah pecahan. Jadi, kalau dua-dua pecahan kiri dan kanan, kita perlu pindahkan dalam bentuk darab lah. Sebab dia bahagi pecahan ni bahagi. So, 2 bawa naik ke atas, dia kena darab dengan 5x tolak 24 dalam kurungan. Okey, dia bahagi, bawa ke kanan akan jadi darab. Sama juga x tolak 4, dia bahagi, dia duduk di bawah, dia bahagi. Bawa ke kiri, dia kena darab dengan x. Jadi, x kurungan x tolak 4 ini bawa ke kiri. So, x tolak 4. Kemudian, 2 ni letak di luar dia. 2, 5x tolak 24. Kemudian, x darab x, x kuasa 2. Okey, sorry. X darab x, x kuasa 2. X darab 4, negatif 4x. Kemudian 2 darab 5x, 10x. 2 darab negatif 24, negatif 48. Kemudian x kuasa 2. Ini semua pindahkan ke kiri. Negatif 10x, tolak 48, jadilah tambah 48 sama dengan 0. Kemudian x kuasa 2, tolak 14x, tambah 48 sama dengan 0. Okey, nilai A, nilai B dan nilai C perlu dikeluarkan. Seperti biasa, tekan kalkulator. Mod, 1. Kemudian anak panah ke kanan, pilih 2, masukkan nilai A, nilai B dan nilai C. So, X sama dengan 8, X sama dengan 6. Okey, 2 kurungan sama dengan 0. Okey, 2 letak X. Kemudian tolak 8, ini juga tolak 6. Baik, soalan yang terakhir. D, Y tambah 2, Y tambah 1, darabkan. Okey, so yang ini, kaedah dia Y darab Y adalah Y kuasa 2. Y darab 1, Y tambah Y. 2 darab dengan Y, jadi tambah 2Y. 2 darab dengan 1, jadilah tambah 2. So, sama dengan 2 darab dengan Y, 2Y, 2 darab dengan 11, 22. Kemudian, himpunkan, dia akan jadi Y kuasa 2 tambah 3Y tambah 2. Yang sebelah kanan, salin. Sebelah kiri akan jadi Y kuasa 2 tambah 3Y tolak 2Y. Mana datang 2Y ini? Daripada kanan. 2Y ini jadi tolak. Kemudian, ini tambah jadi tolak. So, dapatlah jawapan dia Y kuasa 2 tambah Y tolak 20 sama dengan 0. Kemudian gantikan nilai A, nilai B dan nilai C. A adalah 1. Bila tak ada apa-apa masuk depan ni 1. Ini pun 1. Belakang ini negatif 20. Jangan lupa ada negatif. Kemudian dapatlah jawapan pada kalkulator. Y pertama adalah negatif 5. Y kedua 4. Jadi buat 2 kurungan. Dia akan jadi Y, Y. So Y tambah 5. Y tolak 4. Okey, punca persamaan kuadratik boleh ditentukan dengan kaedah graf. Okey, macam ni So, punca adalah sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri, sebelah kanan punca, iaitu nilai X yang kita cari tadi. Okey, ini adalah praktis kendiri 1.1F. Murid-murid boleh jawab soalan ini dan tolong PM cikgu untuk jawapan masing-masing. Okey, itu saja. Terima kasih.